Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat. Hadis ke-139. An Ummi Habibah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin mu'minin yusalli arba'a raka'atin ba'da az-zuhri fatamassu wajhahu an-nar abada insyaallahu azza wa jalla. Rawahu An-Nasa'i bab al-ikhtilaf ala Ismail bin Abi Khalid. Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang mengerjakan 4 rakaat solat sunat selepas solat fardu zuhur, insya-Allah tidak akan disentuh oleh api neraka An-Nasa'i. An Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla az-zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Rawahu Tirmizi. Wa qala hadis Abdullah bin Sa'ib hadis hasan gharib. Bab ma ja'a fi salah inda zawal. Jami' as-sahih wa huwa Sunan At-Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersalat 4 rakaat setelah gelincir matahari sebelum solat fardu zuhur, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saat ini ialah saat pintu-pintu langit dibuka. Oleh itu, saya ingin pada saat ini ada amalan saleh saya yang naik ke langit. Tirmizi. Keterangan. Maksud daripada salat sunat 4 rakaat ialah salat sebelum fardu zuhur. Di sini setengah ulama yang lain 4 rakaat itu ialah selain daripada sunat sebelum zuhur. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk solat-solat sunat. Yang pertama, hadis ke-139, hadis daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni baru kita ceritakan, salah seorang isteri Nabi SAW. Nama dia, asal dia Ramlah. Anak Abu Sufyan. Ayahnya mula kafir. Anak dulu masuk Islam, kemudian jadi isteri Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan selepas Amul Fathi tahun ke-8 Hijrah baru dia masuk Islam. Lepas itu bila kita sebut Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, maksudnya dua orang lah, dia dengan ayah dia dulu Islam. Dalam hadis ni Ummu Habibah isteri Nabi SAW bersabda, dia kata Nabi SAW berkata, kata Nabi, ma min abdin mu'min, tidak ada seseorang hamba Allah yang beriman yang mana dia disembahyang yusalli arba rakaat, dia sembahyang 4 rakaat selepas zuhur, fatamassa wajhun nar, yang mana muka dia ini nanti akan disentuh oleh api neraka. Nabi kata tak ada orang beriman yang sembahyang 4 rakaat muka dia nanti kena sentuh api neraka. Tak ada. Dia kata, siapa yang solat sunat 4 rakaat lepas zuhur, pasti insya-Allah, dia kata, insya-Allah dengan izin Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Okey. Dia letak kalau di sudut bahasa Arab lah. Kalau kita belajar lurah, dia kata ma min abdin. Tidak, dia kata. Maksudnya tidak sini, ma tu masuk ma, tidak manafi. Dia macam ia akan nak budu kepada engkau. Diletakkan ma ni kat depan. Nafi tu tidak. Maksudnya nak sebutkan benda tu benda besar lah. Amalan kita solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Fadilat dia apa? Tidak disentuh oleh api neraka. Itu yang pertama. Kemudian hadis ke-140 an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Sa'ib.
Abdullah bin Sa'id ni dia orang Mekah, dan dalam kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam. Tak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'id ni. Ulama ada sikit je hadis yang diriwayatkan. Dalam hadis ni Abdullah bin Sa'id dia menyebutkan kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu. Abdullah bin Sa'id ni disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nampak Nabi sembahyang 4 rakaat ba'da an tazula asy-syamsu qabla zuhri. Nabi bila lepas saja matahari dia tergelincir, tazula syamsi. Maksudnya matahari atas kepala tergelincir je, Abdullah bin Sa'id dia nampak Nabi dia sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Ni dalil yang mengatakan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Okey. Kemudian waqala, dan Nabi pun mengatakan, apa kata Nabi? Inna sa'atun. Nabi kata sebila matahari tergelincir je lagi, waktu zuhur tu, sungguhnya itu adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama, yang mana pintu langit akan terbuka. Kita ni ada 5 waktu yang diharamkan solat. Ada 5 waktu yang diharamkan solat. Salah satunya adalah bila matahari betul-betul atas kepala. Kan, sebelum zuhur tu kan, matahari tegak atas kepala tu waktu-waktu yang haram solat. Tetapi apabila dia masuk je waktu zuhur, Nabi sebut itu adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama. Bila tergelincir je matahari masuk zuhur, pintu langit terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut wa uhibbu an yas'adali, dan aku, kata Nabi, kata aku suka kalau pada waktu itu amal-amal soleh aku diangkat. Jadi bila pintu langit ni terbuka, amal-amal soleh itu terangkat. Jadi Nabi semayang 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur itu, amalan itu terus diangkat ke langit. Ni kelebihan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis ni, cuma kita tak larat nak amal je lah kan. Kelebihan tu banyak dah kita baca. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Bila kita dengar hadis-hadis begini, kita doa lah, ya Allah, ya Tuanku, aku ni taklah kuat mana nak buat solat sunat ni. Minta pada Allah, ya Allah, ya Tuanku, beri aku kekuatan, istiqamah. Datang kita sembahyang zuhur pun jemaah boleh lewat lah. Rakaat ketiga, rakaat keempat ini nak jaga sebelum 4 rakaat, selepas 4 rakaat, ini benda yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sungguhnya solat itu kabirah, benda besar, illa 'alal khashi'in, melainkan ke atas orang yang ada khusyuk dalam diri dia. Jadi insya-Allah kita doa minta Allah Ta'ala bagi kita sama-sama kekuatan untuk amal benda-benda sunat ni. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi amalan kita sama insya-Allah. Kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam.